Maka diserangnya. Bukan setakat diserang Najib. Akhirnya tuan-tuan, dia telah berusaha untuk menguburkan UMNO. Bukan setakat itu, dia langgar kata-katanya sebelum ni. Dia kata dulu DAP resis, betul? Ya. Dia kata dulu DAP benci dengan Islam, betul? Dia kata dulu DAP benci dengan Melayu. Tapi orang tu lah yang dia ciumnya. Sehinggalah bila orang tu, DAP tu, nak mengangkat Anwar menjadi Perdana Menteri, barulah dia cari balik orang Melayu. Barulah dia cari balik PAS. Barulah dia cari balik baru ada 2-3 orang dalam UMNO. Kan? Kemudian dia atur satu persatu. Dia atur untuk diletupkan. Tulisan Jawi diwajibkan termasuk di sekolah Cina. Mana masuk akal zaman dia jadi Perdana Menteri dulu, tidak ada sebarang usaha untuk mengembalikan tulisan Jawi di sekolah-sekolah. Dia pernah jadi Menteri Pelajaran. Tiba-tiba kali ini nak buat orang benci dengan DAP, benci dengan orang Cina, dengan India. Diwajibkan tulisan Jawi di sekolah Cina dengan sekolah India. Untuk apa? Supaya Dong Zong bangkit. Supaya mereka-mereka aktivis sekolah Tamil bangkit. Dan akhirnya berlaku pergeseran antara kaum. Ya. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha, subscribe ha. PAS kat bawah ni semua okey. PAS kat atas pun ramai yang okey. Tapi disebabkan 2-3 bila setitik habis kosak susu sebelanga. Ya, Tok, sekiranya perkara ni berlaku lah, maknanya PAN bekerjasama dengan UMNO, tidakkah PAS rasa terguris dan terluka? Itulah sebabnya masa dia pergi program yang dianjurkan oleh Tun Mahathir, dia lupa bahawa Tun Mahathir tu bekas pemimpin UMNO yang berdendam dengan Datuk Seri Najib, tergamak keluar tinggalkan UMNO walaupun dia dah dikayakan oleh UMNO, walaupun anak-anak dia menjadi bilioner 22 tahun zaman dia berada di dalam UMNO, tapi dia tergamak keluar daripada UMNO kerana dia bengang Datuk Seri Najib tidak memberi tempat kepada anak dia sebagai naib presiden. Kerana dia bengang projek-projek contohnya macam IPP, Independent Power Producer, yang dulu dikuasai Syed Mokhtar oleh YTL, oleh Ananda Krishnan, oleh Genting Sanian. Bila dibuat je 1MDB diminta untuk membeli syarikat-syarikat ni. 2 berjaya dibeli, Tanjung dengan Genting Sanian. Maka lubuk emas mereka hilang. Kroni-kroni Mahathir mula hilang pendapatan. Mantap. Maka diserangnya. Bukan setakat diserang Najib. Akhirnya tuan-tuan, dia telah berusaha untuk menguburkan UMNO. Bukan setakat itu, dia langgar kata-katanya sebelum ni. Dia kata dulu DAP resis, betul? Ya. Dia kata dulu DAP benci dengan Islam, betul? Dia kata dulu DAP benci dengan Melayu. Tapi orang tu lah yang dia ciumnya. Sehinggalah bila orang tu, DAP tu, nak mengangkat Anwar menjadi Perdana Menteri, barulah dia cari balik orang Melayu. Barulah dia cari balik PAS. Barulah dia cari balik baru ada 2-3 orang dalam UMNO. Kan? Kemudian dia atur satu persatu. Dia atur untuk diletupkan tulisan Jawi diwajibkan termasuk di sekolah Cina. Mana masuk akal zaman dia jadi Perdana Menteri dulu, tidak ada sebarang usaha untuk mengembalikan tulisan Jawi di sekolah-sekolah. Dia pernah jadi Menteri Pelajaran. Tiba-tiba kali ini nak buat orang benci dengan DAP, benci dengan orang Cina, dengan India. Diwajibkan tulisan Jawi di sekolah Cina dengan sekolah India. Untuk apa? Supaya Dong Zong bangkit. Supaya
mereka-mereka aktivis sekolah Tamil bangkit. Dan akhirnya berlaku pergeseran antara kaum. Bener juga ya. Orang Melayu makin membenci DAP. Itu sebab hari ni saya kena beritahu. Kalau UMNO nak kerjasama di negeri Perak, dia boleh kerjasama dengan tak ada air ke? Dia boleh kerjasama dengan PKR. Dia mungkin boleh kerjasama dengan PAN. Tapi no way untuk kerjasama dengan DAP. Sebab Mahathir dah berjaya brainwash otak orang Melayu ni supaya membenci DAP. Padahal akhirnya dialah yang memeluk DAP itu sendiri. Jadi jika boleh, pertama matlamat kita bubarkan Don Perak. Kalau tak boleh bubar, kalau terpaksa kita kerjasama dengan PKR dan PAN, tetapi hanya sampai pilihan raya umum. Sebab sekarang COVID, tak boleh buat Dewan Undangan Negeri, tak boleh buat pilihan raya macam di Sabah. Kalau tak ada COVID, selesai masalah. Kita terus bubarkan parlimen seperti mana yang Mahyudin suruh. Sebab ini akan menentukan. Kena faham, jangan masuk perangkap dia orang ni. Hari ni kita buang peja kerana apa? Kerana masalah moral dia, masalah pentadbiran dia, masalah jual aset-aset kerajaan negeri. Banyak masalah. Tapi jangan sampai kita silap langkah. Mereka pula meletakkan beban kesalahan tu pada kita. Apabila kita bekerjasama dengan DAP, sangat-sangat bahaya. DAP nak sokong, but don't let them to be in the state cabinet. Jangan. Esko tak payah bagi. So dia kerjasama lah dengan PKR ke, dengan PAN ke, kan? Dia nak minta tolong tu ini, dia ada wakil dia, kawan-kawan dia. So, apa ni, Presiden UMNO ada buat kenyataan lah, mengatakan bahawa dia akan buat satu jajaran baru dalam pembentukan kerajaan Perak tu. So masuk jajaran baru dalam Perak ni macam mana tu? Yasir buat. Lemon. Presiden UMNO berkata ada buat kenyataan bahawa dia akan membuat satu jajaran baru dalam pembentukan kerajaan Perak. Jadi bentuk jajaran ni, adakah dia nak bentuk satu unity government dekat Perak tu? It is possible. Boleh jadi. Lah. Campur. Tapi yang saya tahu dah buat U-turn dah. Saya tahu pas dengan PBBM dia pun dah mula berfikir. Itu yang saya cakap. Bila think tank dia orang, Hamzah Zainuddin, Azmin Ali, dia buat dulu. Dia fikir kemudian. Last kali baru dia sedar. Tak apalah, kita bagi UMNO jadi Menteri Besar. Kita masih ESCO. Daripada kita hilang ESCO, kita tak dapat, tiba-tiba kita hilang kerajaan pusat. Betul tak? Betul. Dia baru terfikir. Okey lah. Ya Tok, di luar pada perbincangan kita ni hari ni Datuk Mat Hassan Kau tengok ada soalan tu, ada yang cakap please respond. Datuk. Ni Bahlul ni bertanya ni. Najib dah bayar cukai ke? Ni saya nak cerita pasal Najib bayar cukai. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, Sabin ni, Ketua Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri, dia dah pencen. Sama dengan Amir Badu, dah pencen. Tapi dia disambung. Bukan sekali. Sabin disambung 2 kali. Sabin disambung 2 kali. Sama juga lah Amir Badu Dia dah pencen 2 tahun, dibawa masuk jadi KP. Kemudian disambung lagi. Sebab apa? Sebab kerja dia cemerlang. Apa kecemerlangan dia? Kerja dia cemerlang sebab mengerjakan orang UMNO dan pemimpin-pemimpin serta ahli keluarga orang UMNO. Okey. Saya nak beritahu, dana politik yang Datuk Seri Najib terima, okey tuan-tuan, dana politik yang Datuk Seri Najib terima
daripada Pak Arab, daripada kerajaan Arab Saudi, itu adalah dana politik. Dalam undang-undang negara ni, dana politik tidak tertakluk kepada cukai pendapatan. Tak tertakluk. Zaman dulu, zaman BN sampai sekarang tak tertakluk. Itu sebab manusia barwa macam Sabin ni dapat penyambungan kontrak. Sebab dia boleh ubah undang-undang negara. Dana politik yang Datuk Seri Najib terima dianggap sebagai pendapatan Datuk Seri Najib. Sedangkan, ni saya nak beritahu. Dana yang Datuk Seri Najib terima 681 juta US dollar. Bila masuk ke Malaysia ketika itu, harga US dollar RM3.5. So, jumlah yang diterima 2.076 bilion. Selepas pilihan raya 2013, Datuk Seri Najib pulangkan balik duit ni. Berapa dia pulangkan? 620 bilion. Memang 620 bilion US dollar dengan 620 juta US dollar dengan 681 juta US dollar, beza dia 60 juta US dollar. Tapi sebenarnya saya nak beritahu, sebenarnya yang luak cuma 31 juta ringgit. Sebab bila dipulangkan balik duit itu, saudara, nilai duit ringgit berbanding dengan US dollar ialah RM3.30. Jadi bila dia pulangkan tu 620 juta US dollar, nilai dia 2.041. So 2.0 lebih kurang lah 2.046. Dia punya nilai masuk tu 2.077 lebih kurang begitu lebih kurang 31 bilion ringgit saja yang luar. Ini mungkin pasal bank charges dan sebagainya. Maknanya dalam erti kata lain, duit masuk dan duit keluar. Duit masuk dan duit keluar. Saudara, duit dah masuk, duit dah keluar, dah pulangkan balik pada Pak Arab ni, tapi still kena income tax. Apa barua ni tuan-tuan? Berapa nilai income tax Datuk Seri Najib? 1.6 bilion. 1,600 juta ringgit. Gila ke? 9 tahun jadi Perdana Menteri. Saudara, bolehkah ada pendapatan sampai 5 bilion lebih? Nak dapat income tax sampai 1.6 bilion, maknanya pendapatan seseorang tu lebih daripada 5 bilion, dekat 6 bilion. Ngopi ơi, ngopi. Ngopi. Itu pertama. Aku dah geram dengan budak yang masuk ni. Nombor 2, ni saya nak beritahu kat Bahalul yang ni. Minta maaf lah. Bagi saya, orang-orang yang masih lagi petikai income tax Datuk Najib ni bodoh. Too stupid. Sorry, jangan marah. Sikit marah lah. I'm not malaikat, bro. Okey, Datuk. Mana? Okey, aku belum habis cakap ni. Okey. Itu baru nombor 1. Nombor 2. Korang ingat lagi tak? PH kata duit 2.6 juta 2.6 bilion ni ialah duit yang dirompak oleh Datuk Seri Najib daripada YMDB. Ingat lagi? Takutlah semua geng-geng Pakatan Harapan yang masuk Gua Tempurung tak keluar sampai sekarang. Saya nak beritahu, duit ini dituduh duit yang dicuri daripada 1MDB. Persoalan dia, si Sabin Bahalul ni tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata duit yang dicuri ni pun wajib dikenakan income tax. Saya nak tanya dengan Sabin, berapa ramai perompak dan penyamun di Malaysia ni dia telah arahkan untuk membayar income tax? Tolong beritahu. Nampak tak tuan-tuan? Ini selektif prosecution, pendakwaan terpilih, dan malicious prosecution, pendakwaan yang berniat jahat. Hanya orang bodoh je tuan-tuan yang boleh menerima benda ni.
ketiga, tak payah saya ambil 3 contoh lah. Kalau 3 contoh ni Sabin boleh jawab Okey, 3 contoh. Satu lagi, anak Datuk Seri Najib. Saya tak nak cerita pasal cucu dia Adam, akaun dibekukan. Anak dia Noryana Najib. Dia kahwin dengan seorang anak jutawan, bukan jutawan lah, bilioner daripada Kazakhstan. Okey, Kazakhstan ni tuan-tuan, dia kaya dengan diamond apa semua. Okey, mak mentua dia Maira bagi hadiah rumah kepada Noryana dan bagi macam-macam barang kemas ketika hari perkahwinan dia. Noryana masih menuntut belajar di US, di universiti. Tuan-tuan tahu hadiah kahwin dia tu income tax, kenakan income tax 10 juta lebih. Korang tak boleh fikir ke? Masuk akal tak hadiah kahwin kena income tax? Tolong beritahu saya, anak Azmin dia kahwin belanja berjuta ringgit tuan-tuan. Ada tak anak-anak dia kena income tax? Anak Mahathir, anak Siti Hasmah, bila mereka kahwin, mereka dapat hadiah perkahwinan. Ada tak dia orang ni hadiah-hadiah dia Datuk Seri Najib arahkan income tax untuk kenakan income tax? Ada? Tak ada tuan-tuan. Sebab Datuk Seri Najib bukan hati busuk macam Mahathir. Datuk Seri Najib bukan hati busuk macam Muhyiddin tuan-tuan. Datuk Seri Najib bukan hati busuk macam Tengku Zafrul yang menipu kita. Nak bagi KWSP pun, itu pun dia tipu. Ini realiti. Itu sebab kalau ada bahalul yang tanya saya, keluar kenyataan lagi macam ni, apa ni, income tax Datuk Seri Najib dah bayar ke tak bayar? Saya nak beritahu saudara, janganlah terlalu bodoh sangat. Negara ni ada undang-undang. Kalau negara ni undang-undang dia pendapatan daripada hasil sumbangan politik tidak tertakluk kepada sebarang bentuk cukai pendapatan, maka semua orang patut tak ada cukai pendapatan daripada pendapatan politik. Tapi kenapa orang UMNO yang dikerjakan oleh Sabin? Saya sampai hari ni tuan-tuan dikerjakan oleh Sabin. Masih dikerjakan. Tapi saya lawan. Saya takkan biarkan, saya lawan. Dan saya bagi peringatan pada Sabin ni. Engkau naik pun Najib yang angkat. Saya bagi peringatan pada Sabin. Bila engkau dah tak berkuasa nanti, bila kami kembali berkuasa, semua yang salah guna kuasa ni kita akan hadapkan ke muka pengadilan. IGP baik, Ketua Pengarah Income Tax ni pun baik, silap-silap dengan CEO KWSP ni pun kita akan hadapkan ke muka pengadilan. Pasal dia buat pelaburan melebihi daripada had, sehingga kan bila kita nak keluar 4.8% daripada equity KWSP tak ada duit, sehingga terpaksa tangguh. Tempoh permohonan pun dimulakan bulan 21 bulan. Kemudian tempoh nak disperse duit bulan 1 nanti baru nak disperse. Orang dah nak mampus sekarang ni. Sepatutnya sekarang ni duit KWSP ni diberikan kepada mereka-mereka yang mencarum dengan KWSP, yang memerlukan. Bukan tunggu sampai 2-3 bulan. Ada apa-apa, Dik? Saya tengah live ni. Kau tolong settlekan dia. Dia nak makan ke apa, bagi dia makan. Okey, soalan lain. Okey, Datuk. Hari ni Datuk Mak Hassan ada keluar statement satu, mengatakan Malaysia perlu segera memiliki kerajaan yang stabil. Okey, dia bagi contoh negara-negara jiran seperti Indonesia, Vietnam, Thailand dan Cambodia terus menunjukkan pencapaian ekonomi yang berdaya saing, menarik pelaburan teknologi dan negara perindustrian sebagai yang penting. Singapura pula memecut laju meninggalkan Malaysia jauh ke belakang. Malaysia pula masih ke belakang. Macam apa dah jadi pada Malaysia sebenarnya, Datuk? Kalau macam ni? Ini pasal orang tua yang berusia 95 tahun.
akibat daripada fitnah beliau. Dulu fitnah dia pasal 1MDB, fitnah pasal GST. Rafizi dah melalak, Tony Puah dah melalak, tak ada orang layan. Tapi orang mula percaya fitnah yang Mahathir lontarkan pasal 1MDB ni bila mana seorang bekas Perdana Menteri yang ada pengalaman 22 tahun bercakap pasal fitnah ni. Dia mengimarahkan fitnah ni. Kalau orang biasa macam Rafizi, orang percaya tak? Orang tak percaya. Kalau orang macam Tony Puah, orang percaya tak? Orang tak percaya. Tapi bila bekas Perdana Menteri, itu yang menyebabkan orang percaya. Itu je. Okey. Clear. Untuk itu kan, Malaysia mesti segera mempunyai kerajaan yang stabil. Kabinet yang progresif. Akibat daripada orang tak percaya tu, maka berlakulah undi berbelah bagi. Kalau dulu kerajaan Barisan Nasional 61 tahun solid mendapat sokongan rakyat. Okey. Teruk-teruk pun kita still dapat simple majority. Tapi bila dah terlalu teruk fitnah ni, menyebabkan lebih kurang 25% orang Melayu telah berpindah arah pergi ke Pakatan Harapan. 97% masyarakat Cina pindah, dan sebahagian besar masyarakat India pun pindah kepada Pakatan Harapan. Dan akibat dia, BN tetap memenangi kursi paling banyak. 79 kursi. The single entity party. Kan? Tapi disebabkan mereka berjaya membentuk kerajaan campuran. Kerajaan PKR campur dengan kerajaan bersatu, campur dengan DAP, campur dengan PAN, campur dengan Warisan. Mereka ada cukup numbers untuk membentuk kerajaan. Tapi numbers ni tak cukup. Tak besar. Lebih-lebih lagi, latar belakang mereka berbeza. Contohnya, Muhyiddin datang daripada latar belakang UMNO. Banyak benda mungkin dia tak setuju dengan DAP. Tapi disebabkan dia hanya ada 13 kursi, dia dilantik menjadi Perdana Menteri, maknanya Mahathir dilantik jadi Perdana Menteri oleh DAP. Dengan sokongan 42 DAP campur dengan 13, mereka ada 55 orang. Maka lebih daripada PKR yang ketika tu ada 49. Maka itu sebabnya Mahathir menjadi Perdana Menteri. Faham tak? Tapi bila pemikiran tak sama, tidur satu bantal, mimpi lain-lain, maka mereka cepat berbalah di antara satu sama lain. Itu sebab sekarang ni kita tengok bila Muhyiddin keluar, dia tarik UMNO bersama, kerajaan tak stabil. Kalau lepas ni UMNO pula keluar, tidak bersama dengan kerajaan ni, kerajaan bungkus, dia akan ganti dengan kerajaan lain. So suka tak suka, kalau kita nak supaya kerajaan tu stabil, kerajaan tu boleh perform well, solusi dia, negara ni perlu kembali dipimpin, ditadbir oleh Barisan Nasional. Saya tak kata kerajaan campuran tidak boleh bekerjasama. Tapi saya nak beritahu, kalau kerajaan campuran, dia punya ideologi berbeza. Dan dia tak reti nak menghormati satu sama lain. Kenapa kita boleh bekerjasama dengan MCA? Sebab MCA 61 tahun dia boleh bekerjasama dengan kita. Dia boleh give and take. Begitu juga dengan MIC, mereka boleh give and take. Tapi kalau ada sifat macam DAP, dia nak menguasai kerajaan, maka itu adalah satu ramuan untuk malapetaka. Apatah lagi apabila mereka mempunyai kuasa, apabila mereka memegang telur Mahathir, pada ketika itu mereka cuba nak menidakkan hak peribumi. Itu yang lagi menyebabkan hari ini orang mula faham bahawa kita tidak sesekali boleh bekerjasama dengan DAP. Kena terima kasih dengan DAP ni, terutamanya Lim Ngok Eng dengan Lim Kisiap.
kalau mereka ni tak begitu rakus, kalau mereka ni tidak mempunyai sifat dengki kepada UMNO, kepada orang Melayu, kepada institusi raja-raja, maka mungkin tahap kebencian rakyat kepada DAP hari ini tak macam sekarang. Patutnya dia kena terima kasih juga. So DAP kalau dia mau kekal relevan di masa akan datang, okey, dia tak boleh mainkan api perkauman ni. Dia kena buat perubahan. Dia kena reform. Kalau dia boleh reform, dia boleh bekerjasama dengan kita, boleh hidup aman damai dalam sebuah masyarakat yang majmuk, kan? Tidak mementingkan diri sendiri. Anything can happen in the future. Macam-macam boleh berlaku. Kena faham. Hari ni kenapa DAP sudah ada yang nak bekerjasama dengan kita? Kerana ada dua kelompok besar. Satu Melayu yang hari ini rata-ratanya bersama dengan UMNO, dan satu lagi kelompok Cina dengan India yang rata-ratanya hari ini masih bersama dengan DAP. So cuba bayangkan kalau dua kombinasi ni bergabung, dia membentuk satu kerajaan yang kuat, stabil, kan? Cuma akan ada cabaran sebab kepala lain-lain, ideologi lain-lain, kan? Kalau mereka masih lagi dalam perjuangan nak memartabatkan komunis sebagai pejuang kemerdekaan, sampai mampus pun UMNO tak boleh terima. Faham tak? So maknanya selagi mereka masih lagi bawa benda ni, selagi itulah kerjasama dengan mereka ini, kalau berlaku sekalipun, hanya bersifat sementara. Macam PPBM bekerjasama dengan DAP, akhirnya akan berpecah jur. Faham? Kenapa UMNO boleh bekerjasama dengan MCA lama? Sebab mereka menghormati raja-raja Melayu, mereka menghormati hak istimewa Melayu, mereka menghormati kedudukan bahasa Melayu, mereka menghormati kedudukan agama Islam. Kalau kita tanya dengan Datuk Seri Wee Ka Siong, kadang-kadang dia punya pemahaman pasal Islam lebih baik daripada orang Islam sendiri. Sebab dia duduk di dalam perkampungan orang Islam, bercampur dengan orang Islam, berlakunya asimilasi, kan? Tapi dalam DAP pun ada juga. Aku pernah tengok orang macam Teng Chang Kim, dia punya cakap bahasa Melayu dia bagus, dia punya fasih, ada juga. Tetapi kalau nak lihat kerjasama tu mungkin berlaku di masa akan datang, geng-geng yang tidak chauvinis ni perlu diletakkan sebagai pemimpin DAP, kan? Tapi saya tak kata bahawa UMNO ni pun tidak resis, kan? Akibat daripada kena tipu banyak kali, kadang-kadang setengah-setengah daripada kita, kan, berubah juga. Dan kena, ialah, mana taknya, minta bantuan tu kita bagi, minta bantuan ni kita bagi, macam-macam. Macam Datuk Seri Najib pun kadang-kadang saya rasa mungkin pernah terdetik dalam hati dia, mungkin dia pun kadang-kadang give up, bagi macam-macam, last kali kena kencing juga. Betul tak? Tapi alhamdulillah, setiap manusia dia belajar melalui pengalaman dia. 22 bulan jadi kerajaan, betul, DAP lebih berkuasa, betul tak? DAP ada kuasa yang paling kuat. Kementerian Kewangan, dia ada kuasa di Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Orang kalau nak serang negara, pertama sekali dia serang stesen televisyen. Tapi stesen televisyen kita DAP yang kuasai. Kementerian Sumber Manusia, dia orang masuk. Macam-macam tempat-tempat yang strategik dia orang masuk. Tapi hari ni orang Cina pun tahu DAP kalau jadi kerajaan lingkup. Sebab dah bagi peluang 22 bulan. Patutnya bagi peluang pada DAP 22 bulan, dia duduk Kementerian Kewangan, bisnes orang Cina makin baik. Pendapatan hasil daripada masyarakat Cina lebih baik. Rupa-rupanya lagi teruk.
Rupa-rupanya bukan setakat mereka ni kurang dapat projek berbanding dengan dulu. Ada setengah-setengah terpaksa gulung tikar. Kan? So, itu sebabnya UMNO pun kena faham. Kita tak boleh fikir pasal bangsa kita saja. Hari ni ramai orang Cina, orang India yang dah terkena dengan DAP ni nak kembali kepada kita. We got to accommodate them. Ini benda yang sepatutnya dipikirlah oleh pimpinan-pimpinan kita, kan. Kita kat bawah bagi pandangan je. Okey tu. Satu lagi soalan ya. Datuk Mahassan Nak buat macam mana? Aku hantar surat kat kau 6 kali. Ya, bos. Tak dapat juga. Ya, bos. Datuk Mahassan ada kata juga pandemik COVID-19 ni tidak lagi boleh jadikan alasan untuk ekonomi terus pegun dan terencat sebegini. Saya rasa saya dah jawab tadi. Sebenarnya yang bahayanya ialah PKP. Media ni bukan COVID. COVID ni kurang bahaya daripada kebodohan yang ada pada kerajaan Midin. Negara seperti North Korea, mereka juga kena COVID. Tetapi ada tak dia perintah semua orang duduk kurung kat rumah, lumpuh ekonomi. Dia ingat dia ambil duit sikit, dia bagi moratorium, dia bagi BPN, keadaan akan lebih baik. No. Dia ingat dia bagi RM600 kepada peniaga happy. Orang bayar gaji RM3,000 lah. Engkau bagi RM600, yang baki RM2,400 siapa bayar? Itu sebab di hujung bulan ada kawan-kawan aku peniaga ni, bila orang minta gaji, dia tak nak bayar. Bukan tak nak bayar pasal dia tak mampu bayar. Ada yang masih yang sempat simpan duit banyak, tapi dia kata hati sakit tu. Orang tak pergi kerja tapi tetap kena bayar penuh. Faham tak? Kau ni tengok perhatian lah, kan? So benda-benda macam ni sebenarnya kita kena faham hari ni. Kerajaan hari ni memusnahkan ekonomi negara. Itu sebabnya kita tak boleh lagi membiarkan kerajaan ni terus wujud. Kerajaan hari ni harus digantikan dengan kerajaan yang lebih mesra ekonomi, kerajaan yang prihatin tentang soal rakyat, kerajaan yang memahami denyut nadi rakyat. Kita tak boleh ada kerajaan syok sendiri. Kau nak tutup pintu pagar parlimen, kau tutuplah. Tapi jangan paksa orang semua duduk kat rumah. Hari kita suruh semua pakai mask, tak pakai. Sedangkan pada ketika itu angka setiap hari baru 20, 30, betul tak? Tapi sekarang mereka baru belajar daripada pengalaman. Padahal mereka patut mempelajari pengalaman negara-negara lain yang berhadapan dengan COVID-19 ni lebih awal. Itu patut digunakan untuk mencari solusi dan menyelesaikan masalah. Ada lagi soalan? Okey, cukup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi ngopi. Ngopi. Jangan lupa subscribe.